Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah. Saya Haryantia Jematusin. Berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Majlis Doa Kesyukuran bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-76. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena dengan Bastille Day. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan kejohanan badminton terbuka AWON 2021. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menyertai rakyat dan penduduk negara ini menunaikan sembahyang fardu maghrib dan isyak berjemaah, membaca surah Yasin, tahlil dan doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-76. Majlis diadakan lewat petang tadi di Jami' Asri Hassan Al-Bolkiah, Kiarong. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Seti Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar, Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara. Yang berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan yang berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berangkat sama paduka-paduka ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sembahyang fardu maghrib berjemaah diimamkan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Mustafa bin Haji Murad. Ar-Rahmanir Rahim. Hasad. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang dimuliakan Begawan Pihin Khatib juga mengimamkan sembahyang sunat hajat bagi memohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia dilanjutkan usia. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang dimuliakan Begawan Pihin Khatib juga memimpin bacaan surah Yasin dan tahlil. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah,
Ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah putusan tahniah kepada Tuanan Terutama Emmanuel Macron, Presiden Republik Perancis, Kerajaan dan Rakyat Republik Perancis bersempena dengan Bastille Day. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Iseri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman semalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan akhir kejohanan badminton terbuka Awon 2021. Kejohanan bersempena dengan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-75. Paduka Ananda Dulian Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntaqim berangkat menyertai kategori bergu lelaki bawah 14 tahun. Berangkat sama Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah. Kejohanan berlangsung di Pusat Belia di Ibu Negara. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntaqim yang berpasangan dengan Dasen Chung Min Tin bertemu bergu Muhammad Talipuddin Ermadina dan Muhammad Haziq Rozi. Perlawanan dimenangi oleh Muhammad Talipuddin dan Muhammad Haziq dengan straight set 10-21, 13-21. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kejohanan disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei Darussalam. Sembahyang Fardu Maghrib dan Isyak berjemaah membaca surah Yasin, tahlil dan doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-76 diadakan di semua masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. .8% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk negara ini telah mendapatkan dos ketiga vaksin, manakala 4.6% telah mendapatkan dos keempat. Menteri Kesihatan mengongsikan perangkaan itu pada sidang media COVID-19 Negara Brunei Darussalam petang tadi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga memaklumkan 77.6% daripada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun telah mendapatkan dos kedua vaksin dengan 51.5% kumpulan umur tersebut telah mendapatkan dos ketiga vaksin. Menyertai sidang media Yang Berhormat Pihindatu Lera Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Ong Halpi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Jumlah kes di dalam kategori 4 dan 5 terus berada di tahap yang rendah. Tidak ada kes berada di dalam kategori 5, yakni mereka memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala 7 kes berada di dalam kategori 4, iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sementara itu, sebanyak 1,694 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 178,306 kes. Dalam masa 24 jam, 1 kes COVID-19 telah meninggal dunia, di mana kes tersebut tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Orang ramai adalah diingatkan untuk memuat naik keputusan ujian ART semada positif atau negatif ke aplikasi BruHealth untuk membantu Kementerian Kesihatan memantau situasi jangkitan.
Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 memaklumkan mengenai pengemaskinian sukat-sukat bagi pemulihan lanjut aktiviti rentas sempadan. Pengemaskinian yang akan bermula pada hari Isnin 1 Ogos 2022 itu diumumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Vaksinasi penuh bagi warga negara asing untuk perjalanan masuk atau keluar negara bagi apa jua jenis perjalanan, udara, darat dan air adalah didefinisikan sebagai mempunyai sekurang-kurangnya 2 dos vaksin. Walau bagaimanapun, warga negara asing yang hendak masuk ke negara ini adalah digalakkan untuk mendapatkan dos penggalak booster bagi menjaga keamanan, keselamatan dan kesejahteraan semua pihak. Manakala definisi vaksinasi penuh bagi rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam untuk perjalanan keluar negara semada cara udara, darat dan air adalah sekurang-kurangnya mempunyai 3 dos vaksin atau jika belum mendapatkan dos ketiga, mereka telah mendapatkan dos kedua dalam masa tidak lebih dari 3 bulan sebelum tarikh meninggalkan negara ini. Di kesempatan ini, bagi mereka yang masih belum mendapatkan atau melengkapkan suntikan vaksin COVID-19, termasuk dos-dos penggalak, yakni booster, adalah dinasihatkan untuk mendapatkannya dengan segera bagi menghilangkan daripada gejala yang lebih teruk. Menteri di Jabatan Perdana Menteri juga menjelaskan mengenai syarat perjalanan keluar dan masuk melalui pos kawalan darat dan laut. Syarat-syarat perjalanan keluar dan masuk melalui pos-pos kawalan darat dan laut adalah untuk mengikut seperti syarat-syarat perjalanan melalui udara yang dilaksanakan pada masa ini, yaitu mempunyai vaksinasi penuh, mendapatkan insuran perubatan perjalanan yang meliputi rawatan COVID-19 sebelum keluar negara bagi rakyat dan penduduk tetap negara Darussalam dan mengisikan borang Arrival Declaration Form ADF sebelum memasuki atau kembali ke negara ini. Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 akan terus memantau keadaan semasa jangkitan COVID-19 di negara ini, di samping memastikan apa jua langkah-langkah pengawalan yang dikenakan adalah bersesuaian demi menjaga keselamatan, kesejahteraan dan keamanan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Apa jua perubahan dan pengemaskinian sudah setentunya akan segera dimaklumkan kepada orang ramai. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, bolehlah melayari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di alamat www.pmo.gov.bn/travel portal atau menghubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja ataupun melalui email kepada travelapplication@jpm.gov.bn. Dalam sidang media yang sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua pula mengongsikan mengenai pembukaan perjalanan melalui darat dan laut. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua lagi, mulai 1 Ogos 2022, perjalanan melalui darat dan laut akan dibuka semula seperti sebelum COVID-19. Jelasnya lagi, dengan kedudukan vaksinasi sekarang di negara Brunei Darussalam, sudah tiba masanya untuk membuka perjalanan darat dan laut untuk orang ramai ke negeri jiran. Majlis Sembahyang Fardu Maghrib dan Isyak berjemaah membaca surah Yasin, tahlil dan doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-76 diadakan di semua masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Di daerah Blaid, majlis tertumpu di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Blaid. Hadir pemangku pegawai daerah Blaid. Masjid Hassanal Bolkiah Pekan Tutong pula menjadi tumpuan majlis di daerah Tutong. Hadir pemangku pegawai daerah Tutong. Di daerah Temburong, majlis yang sama diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar.
hadir pemangku pegawai daerah Tempurung. Ke arah pencegahan kesihatan yang terbaik di negara Brunei Darussalam, Jurong Park Medical Center JPMC menubuhkan sebuah kolej sains kesihatan swasta pertama di negara ini dengan kerjasama Universiti Far Eastern FEU Republik Filipina. Penubuhan kolej berkenaan juga menyokong keperluan yang meningkat dari dalam dan luar negeri. Menteri Kesihatan selaku pengerusi Lembaga Pengarah JPMC menggariskan perkara tersebut semasa berucap pada Majlis Penandatanganan Perjanjian Usaha Sama di antara JPMC dan FEU. Jelas Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar lagi, impak COVID-19 menyebabkan keperluan bagi lebih banyak pakar dalam pelbagai bidang kesihatan. The very fundamentals of healthcare were challenged. Lessons learned, though costly, points to a few directions. One of it is to prepare future healthcare professionals for the unknown. Majlis diteruskan dengan penandatanganan perjanjian usaha sama oleh Menteri Kesihatan, manakala bagi pihak Kolej Sains Kesihatan JPMC ditandatangani oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, dan Dr. Michael M. Alba, Presiden dan Ahli Lembaga Pengarah FEU, menandatangani bagi pihak FEU. Majlis disaksikan oleh Yang Berhormat Bin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Puan Yang Terutama Marian Jocelyn R. Tirol Ignacio, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke negara ini. Kolej Sains Kesihatan JPMC yang terletak di Jalan Ong Somping, Bandar Seri Begawan menawarkan sijil asas sains dan sarjana muda sains asas kejururawatan. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Perancis terus berkembang dengan kukuh ke arah pendekatan yang sama terhadap isu antarabangsa. Perkara tersebut antara yang dikongsikan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke negara Brunei Darussalam semasa majlis resepsi sempena Bastille Day. Majlis berlangsung semalam di sebuah hotel di Kadong. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Pangeran Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Tuan Yang Terutama Bernard Bruno Fabre juga berkata, hubungan diplomatik kedua-dua negara diperkukuhkan antaranya melalui rundingan bersama mengenai cabaran yang dihadapi oleh masyarakat antarabangsa. ...354 penuntut tahun 10 dan 11 Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Perak Najah Saleha pagi tadi diraikan dalam Majlis Khatam Al-Quran dan Haflut Takharuj. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan di Kampung Katok. Bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dipimpin oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis diteruskan dengan Haflut Takharuj dengan 36 penuntut menerima hadiah pelajar terbaik dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Ugama Brunei SPUB dan 4 orang menerima hadiah pelajar terbaik dalam peperiksaan BCGCE peringkat O. Mangsa-mangsa bencana menerima bantuan kewangan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Bantuan disampaikan oleh Pangeran Haji Muhammad Hasnan bin Pangeran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Pengurusan Strategi dan Dasar Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Penerima bantuan terdiri daripada 2 ketua keluarga kejadian rumah roboh dan 12 ketua keluarga kejadian angin kencang atau atap terbang. Bantuan seumpama ini dapat meringankan kesusahan yang dialami para mangsa bagi meneruskan kehidupan seharian. Usaha tersebut menunjukkan keprihatinan dan pempedulian pihak kerajaan terhadap rakyat dan penduduk yang mengalami musibah. Laporan dari Tanah Suci.
Syarikat Darussalam Holdings Durian Berhad mengadakan solat maghrib berjemaah dan bacaan doa kesyukuran bersempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76. Majlis diselajurkan dengan bacaan doa kesyukuran sempena ulang tahun ke-29 penubuhan Syarikat Darussalam Holdings Durian Berhad serta doa kesyukuran sempena sempurnanya jemaah haji mengerjakan ibadah haji pada musim haji tahun ini. Haji Azizi Ahmad ada laporannya. Hadir Pengiran Haji Salimin bin Pengiran Haji Daud, Konsul Agong di Pejabat Konsulat Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Turut hadir Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Ugama, selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Pentadbiran di Arab Saudi bagi musim haji 1443 Hijrah 2022 Masihi. Majlis bermula dengan sembahyang maghrib berjemaah dan sembahyang sunat hajat diimamkan oleh Awang Haji Badaruddin bin Haji Basar, Guru Ugama, Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran. Majlis juga diteruskan dengan bacaan doa kesyukuran dan doa selamat dibacakan oleh Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Rahman, Pegawai Ugama Jemaah Haji Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Majlis diselajurkan dengan dikir marhaban. Penerbangan pertama yang akan membawa jemaah haji negara Brunei Darussalam pulang ke tanah air dijadualkan bertolak menaiki pesawat BI-4214 pada 15 Julai 2022, manakala penerbangan kedua BI-4216 dijadualkan bertolak pada 16 Julai 2022. Dari Mekah Al-Mukarramah, Haji Azizi Ahmad melaporkan untuk Berita RTB. Sebelum jemaah haji bertolak meninggalkan kota suci Mekah, Syarikat Al-Hijrah Travel and Tours Kelmarin mengadakan aktiviti menambat serban untuk jemaah haji yang mengikuti pakej berkenaan. Aktiviti antara lain adalah untuk mengisi masa jemaah serta memberi pengalaman baharu tentang cara-cara menambat serban. Aktiviti dikendalikan oleh Awang Haji Samsul Bahrin bin Haji Abdul Rahman, Pengarah Urusan Syarikat Al-Hijrah Travel and Tours Sendirian Berhad. $80 kilogram tongkeng ayam dirampas dari sebuah rumah di Kampung Sungai Tilong dipercayai dibawa masuk ke negara Brunei Darussalam tanpa permit import halal. Rampasan dibuat semasa operasi bersepadu pagi tadi oleh Penguatkuasaan Bahagian Kawalan Makanan Halal, Jabatan Hal Ehwal Syariah dan Jabatan Kastom dan Eksais Diraja. Kesemua tongkeng ayam dirampas dan kes diserahkan kepada pihak Jabatan Kastom dan Eksais Diraja untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Keputusan peperiksaan sijil sekolah-sekolah rendah ugama darjah 6 SSRU bagi tahun 1442 Hijrah 2021 masih dikeluarkan hari ini. Bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama selaku urus setia Lembaga Peperiksaan Pelajaran Ugama Brunei dalam kenyataannya memaklumkan daripada 4,411 calon, 4,144 lulus dengan peratus pencapaian sebanyak 93.95%. Daripada jumlah tersebut, 2,473 calon memperoleh pangkat 1, 654 calon memperoleh pangkat 2 dan 1,017 calon memperoleh pangkat 3. Sementara itu, 71 daripada 147 buah sekolah atau pusat peperiksaan yang berdaftar bagi peperiksaan berkenaan berjaya memperoleh pencapaian 100% lulus. Calon bolehlah mendapatkan slip penyataan keputusan mereka di sekolah ugama masing-masing. Atlet negara yang bersaing dalam Tamasya Sukan Dunia 2022 di Birmingham, Alabama, Amerika Syarikat sekali lagi mengharumkan nama negara dengan meraih pingat perak. Hosha Wong Cheng Yi meraih pingat perak dalam acara lelaki campuran Tai Chi Chuan dan Tai Chi Chuan. Dalam acara tersebut, Hosha mengutip mata keseluruhan 18.924. Pingat emas dirangkul oleh atlet dari Korea Selatan dan gangsa pula dirangkul oleh atlet dari Hong Kong.
Saingan kejohanan bola keranjang Piala UC 1000 sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76 tahun diteruskan lagi semalam dengan dua perlawanan. Perlawanan berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadong. Dalam aksi kumpulan A, pasukan East Nation berjaya menewaskan pasukan Easyway dengan keputusan akhir 97-90. Sementara itu, dalam saingan kumpulan B pula menyaksikan pasukan Fatih Sdn Bhd tewas 93-107 kepada pasukan Propel.